Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Muaz. Saya ucapkan terima kasih juga kerana beri saya peluang untuk membuat presentation pada hari ini. Terima kasih diucapkan. Apa khabar semua? Korang sihat tak? Dah makan belum? Tiba. Okey, ini adalah tugasan kedua kami untuk tugasan latihan ilmiah, yang mana pada cuti COVID yang lalu kami tidak pergi ke tempat praktikal, tetapi ini adalah sebagai ganti untuk kita punya markah lah dalam latihan industri kami. So terima kasih ucapkan, korang memang supporting. Kita teruskan. Okey, tajuk kedua iaitu krisis COVID-19 dan persediaan di alam pekerjaan. Macam saya sekarang ni adalah seorang fresh graduate. Belum graduate lagi, tapi bakal fresh graduate, yang mana kita tahu COVID-19 sekarang ni sangatlah ekonomi sekarang sangatlah jatuh, yang mana kalau kita lihat banyak pekerja hotel, pekerja penerbangan, pekerja di luar tu dibuang dan sebagainya. Jadi kita ingin berbincang persediaan di alam pekerjaan dengan krisis COVID-19 ni. Itulah tajuk kita pada hari ini. So kita teruskan. So apa itu COVID-19? Kita cerita pasal krisis COVID-19 dan persediaan di alam pekerjaan. Tapi apa itu COVID-19? Nak tanya kat luar sana tu, apa maksud COVID-19? Okey, COVID-19 ialah COVID-19 tu adalah sejenis virus yang dia menyerang kita punya paru-paru. Banyak kalau kita lihat gejala-gejala dia. Pada tahun 2019, Pusat Penyelidikan dan Pencegahan Penyakit CDC mula memantau wabak coronavirus baru SARS-CoV-2. Sebab sebelum ni ada coronavirus tapi lain. Yang menyebabkan penyakit pernafasan yang sekarang dikenal sebagai COVID-19. Pihak berkuasa pertama kali mengenal pasti virus tersebut di Wuhan, China. Saya pasti semua dah tahu dah sejarah COVID-19 yang sebab kita duduk kat rumah, so kita tahu perkembangan dan sejarah COVID-19 ni lah. Kita teruskan. Ni ada gambar doktor tengah scan. Ada gambar di KLA yang memakai mask kan. Nampak sangat ada penyakit. Lepas tu ada tengah lockdown, ada askar sebagainya. Kita teruskan. Okey, bersama tangani wabak COVID-19. Antara gejala-gejala yang biasa yang terkena COVID-19 ni iaitu demam, sesak nafas macam pernah tengok video. Seterusnya batuk. Dan kalau dapat tu sila hubungi lah ataupun call, nanti ambulans datang ke rumah. Gitu. Teruskan cabaran strategi graduan berdepan dengan pasca pandemik. Ni adalah tajuk yang kita akan huraikan. Yang mana kalau kita tahu, krisis COVID-19 ni bukan hanya memberi kesan kepada kesihatan, tapi malah ekonomi dan pasaran buruh. Macam contoh, macam kami pun belia terkesan jugalah. Teruskan. Okey, graduan baru turut serta menerima tempias pengucupan ekonomi akibat krisis COVID-19 melalui pekerjaan yang terhad dibuang sebagainya, dengan jumlah keluaran graduan ke pasaran buruh lebih daripada 200,000 setiap tahun.
banyak universiti dan sebagainya, sudah pasti mereka akan menghadapi kesukaran untuk mendapatkan kerja. Sangat susah. Macam contoh, keluar ijazah sarjana muda, tapi untuk mencari profession yang sama dengan kelulusan tu memang susah, sebab banyak saingan, bersaing dengan senior yang dibuang kerja dan sebagainya. Jadi memang susah kan? Memang susah. Terdapat program kebolehpasaran belia sedia ada yang memerlukan penambahbaikan dan dengan memberi khusus untuk usaha pengalaman kerja kepada belia dan graduan baru. Program yang sedia ada termasuklah seperti program Professional Training dan Education for Growing Entrepreneur, Protege. Pernah dengar Protege tu apa? Protege tu dulu adalah SLIM pada zaman kerajaan yang lalu. Kerajaan yang dua yang lepas telah membuat program skim latihan Satu Malaysia SLIM pada tahun 2011. Di mana SLIM ni memang telah dijenamakan semula program latihan profesional dan pendidikan untuk pembangunan usahawan. Protege sekarang ni lah, yang mana memberi fokus kepada pembangunan usahawan dan melahirkan lebih ramai usahawan berdaya maju. Protege ni melahirkan usahawan saja, berminda usahawan, yang mana jika kita nak kaya, jika nak kaya, jadilah usahawan. Okay. Protege bermatlamat membantu graduan dalam latihan pekerjaan dan penempatan industri seperti melalui Protege Ready to Work berbanding SLIM yang hanya terbuka kepada graduan baharu. So Protege ni terbuka lah, banyak lah. Okay, kita teruskan skim latihan belia, skim latihan dual national, SLDN, yang dikawasi oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran KSM, yang juga telah diwujudkan sebagai satu kaedah latihan berlandaskan industri. Yes, macam contoh kami lah, Center dan Pusat Latihan Kemahiran Syarikat dan sebagainya. Okay, teruskan. Program Malaysia at Kerja. Pernah dengar Program Malaysia at Kerja? Program Malaysia ni, at Kerja ni melalui pengumuman Belanjawan 2020 pada tahun lepas, sebanyak 60.5 bilion diperuntukkan dalam tempoh 5 tahun untuk pelaksanaan program ini. Contohnya program ni adalah graduan at kerja, wanita at kerja, watan at kerja, banyaklah cerita, tapi kita tak sempat nak cerita dalam ni. Kita teruskan. Sebenarnya program internship berstruktur SIP. Okey, kalau kita dalam Belanjawan 2020, program internship berstruktur SIP yang bermula sejak tahun 2014 telah diperluas kepada graduan daripada semua bidang akademik tanpa meminggirkan bidang teknikal dan vocational. Seperti Protege, program SIP ini memainkan peranan lebih proaktif untuk menyediakan kemahiran yang tepat kepada belia sejak di peringkat pengajian tinggi lagi, agar mereka dilengkapi dengan kemahiran yang relevan. Banyak lagi lah. So ni adalah program pasaran belia untuk meningkatkan kemahiran, untuk meningkatkan pengalaman mereka dalam bidang pekerjaan tersebut. Okay, teruskan. Gambar graduan. Yang bawah tu siswazah B40 paling ramai menganggur. Ni keluar dalam surat khabar, generasi muda sukar untuk mencari pekerjaan. Sukar guys, sukar. Okay, teruskan. Sistem sokongan mencari kerja. Okay, dasar dan inisiatif untuk mengurangkan kesan pengangguran graduan pasca pandemik, yang mana beralih fokus dari pekerjaan kepada pengalaman pekerjaan. Pengalaman pekerjaan. Tapi kita pada hari ini kan, kalau lihat di media sosial, ramai komen nak cari pekerja yang berpengalaman, tetapi
macam mana nak berpengalaman kalau mereka tak beri pengalaman? Gitu. Macam betul juga, tapi ada hujah-hujah dia. Yes. Macam pelik kan. Nak cari orang pengalaman 5 tahun kan, contohnya 2 tahun. Tetapi macam mana nak dapat 2 tahun, 5 tahun tu jika tidak diberi pengalaman, diberi peluang untuk bekerja? Tu persoalan dia sekarang ni. Tak hebat. Okay, seterusnya adalah komitmen yang tinggi. Saya letak komitmen yang tinggi ni sebab apa? Sebab ini adalah aspek yang paling dilihat, yang sangat perlu bagi setiap graduan yang bakal bergraduasi, iaitu mempunyai komitmen yang tinggi terhadap suatu pekerjaan. Yang mana komitmen ni yang diperlukan. Macam contoh, kalau awak seorang yang pandai dan sebagainya, tapi tak ada komitmen, tak boleh juga. Kalau contoh ada seorang ni yang biasa-biasa saja, tapi dia komitmen, dia rela untuk belajar sesuatu yang baru, tahan tekanan, bos garang dan sebagainya, tapi dia tak komitmen, dia nak belajar juga. Tu yang kita cari selama ni. Selalunya syarikat akan mencari seorang yang seperti itulah. Okay, ialah gambar tengah buat kerja, tu nampak macam komitmen kan. Okay, budaya kerja menurut perspektif Islam. Okay, proaktif dan mengambil inisiatif, niatnya betul, bertanggungjawab terhadap pelanggan dan masyarakat, amanah dalam kerja, committed terhadap kerja, berakhlak mulia, jujur dalam pekerjaan, sentiasa bersyukur, pengurusan masa yang cekap, menilai diri, muhasabah dan sebagainya. Islamik lah. Yang mana, tapi yang paling penting adalah amanah. Orang kalau orang tak amanah ni, orang yang munafik. Terus munafik. Sebab apa? Sebab orang munafik ni ada tiga kategori lah, yang mana dia apabila yang diberi amanah, dia mungkiri. So itu saja pada saya. Pesanan kepada bakal graduan di luar sana, korang jangan give up. Do your best. Kalau boleh, kita belajar daripada bawah. Kita expect macam lepas graduasi terus kerja yang jadi bos sebagainya, tapi kadang-kadang kita kena belajar daripada bawah untuk tahu susah payah sebagainya, supaya apabila kita berada di atas, kita tahu susah payah orang bawah dan kita akan lebih menghargai mereka. Itu saya pesanan saya. Terima kasih kepada semua yang sudi untuk melihat video ini. Terima kasih kepada doktor kerana beri saya peluang. Itu saja. Sekian, terima kasih.